Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Aina Azwar binti Aminuddin, nombor matrik AP 190054. Saya akan membentangkan pendahuluan. Industri pembinaan merupakan salah satu industri yang berisiko tinggi untuk mengalami kemalangan dan kecederaan di tempat kerja kerana para pekerja terdedah dengan bahaya semasa operasi pembinaan sedang dijalankan. Justru, langkah-langkah yang efektif perlu diambil untuk mengatasi kemalangan di tapak pembinaan. OSHA telah digubal pada 25 Februari 1994 dengan tujuan untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan semua orang di semua tempat kerja. Tujuan OSHA 1994 adalah untuk mempromosikan dan menggalakkan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan pekerja dan untuk mewujudkan organisasi bersama-sama dengan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang berkesan. OSHA 1994 adalah untuk menjamin keselamatan, kesihatan dan kebajikan seseorang yang sedang bekerja dan selain daripada bekerja terhadap risiko kepada keselamatan atau kesihatan yang timbul daripada aktiviti orang yang sedang bekerja. JBB Builders telah memantapkan dirinya sebagai salah satu syarikat pembinaan maritim terkemuka di Malaysia dari 2012 dan mempunyai rekod prestasi menyiapkan projek pembinaan marine berskala besar. JBB Builders merancang, menyelaras dan mengurus kaki tangan teknikal dalaman dan perundi luarnya merentas semua operasi untuk menyediakan ukur hidrografi, reka bentuk penambakan, pengendalian pasir dan pemfailan hanyalah beberapa perkhidmatan khusus yang tersedia. Pada tahun 2015, JBB Marine Sendirian Berhad iaitu JBB Marine telah ditubuhkan dengan matlamat menyewa pengangkut pasir untuk pengangkutan marine pada tahun 2015. Kami membincangkan kaedah kajian iaitu penerangan mengenai latar belakang organisasi, kaedah yang digunakan untuk memastikan pekerja-pekerja mematuhi arahan KKP. Seterusnya adalah langkah-langkah pengurusan yang dijalankan oleh pihak organisasi dalam menambah baik pengurusan iaitu KKP dalam kalangan pekerja. Kami menggunakan kaedah lapangan. Dalam mendapatkan data di lapangan, kami menggunakan kajian lapangan dengan menggunakan kaedah temu bual. Temu bual atau yang dikenal dengan istilah interview adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dari dua orang atau lebih iaitu subjek dan objek. Metod ini dilakukan untuk mendapatkan maklumat dengan bertanya langsung kepada responden. Kaedah ini akan membantu pengkaji dalam mengumpulkan data-data yang sebenar dan yang boleh dipercayai. Kami telah menemu bual Miss Whiting iaitu Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Syarikat JBB Builders di Johor. Kami telah mengajukan beberapa soalan iaitu soalan pertama, adakah JBB Builders pernah berlaku sebarang kemalangan semasa bekerja? Dan beliau menjawab iaitu pernah berlaku kemalangan tetapi tidak melibatkan atau meragut sebarang nyawa. Kemalangan yang berlaku adalah di mana lori terbalik. Kemudian soalan seterusnya, apakah tindakan syarikat jika berlaku kemalangan? Beliau mengatakan jika berlaku kemalangan, pegawai syarikat akan bertemu Pegawai Keselamatan dan Kesihatan bagi mengambil laporan. Seterusnya, syarikat mempunyai kumpulan penyiasatan tersendiri di mana kumpulan tersebut akan menemu ramah mangsa atau saksi yang berada ketika berlakunya kejadian tersebut bagi mengambil butiran dan laporan untuk mencegah perkara ini dan kemalangan ini daripada berulang. Soalan ketiga, adakah syarikat tersebut mengamalkan sebarang undang-undang atau KKP di dalam syarikat? Di mana kami mendapati mereka menggunakan 3 akta iaitu Akta Kilang dan Jentera iaitu Akta 139, yang kedua ialah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerja 1994 iaitu Akta 514 dan terakhir adalah Akta Kerja 1955. Di mana kami mendapat info daripada Miss Whiting itu sendiri, beliau memberitahu kami bahawa setiap syarikat yang mempunyai 100 pekerja atau telah menjalankan sesuatu pembinaan yang bernilai 20 juta ringgit perlu mempunyai satu pegawai keselamatan dan kesihatan pekerja. Di mana jika pekerja hanya mempunyai 40 orang, mereka perlu mempunyai ahli jawatan kuasa bahagian keselamatan sahaja. Soalan keempat, adakah kaedah yang digunakan bagi memastikan para pekerja mematuhi arahan KKP? Syarikat JBB Builders akan membuat pemeriksaan mingguan dan bulanan iaitu terbagi kepada dua di mana audit dalaman dan audit luaran. Audit dalaman bermaksud di dalam suatu organisasi di mana mereka akan mengambil data setiap minggu atau bulanan berkaitan dengan mesin dan para pekerja bagi mengurangkan berlakunya kemalangan dan sebagai penambahbaikan sistem keselamatan dan kesihatan para pekerja.
Seterusnya adalah audit luaran. Audit luaran perlu melibatkan pihak luar iaitu jurutera-tapak dan juga pihak keselamatan dan kesihatan di mana mereka akan bekerjasama untuk mengambil laporan bagi mengelakkan kemalangan yang berlaku di tapak pembinaan. Jadi ini adalah kaedah yang digunakan oleh JBB Builders bagi memastikan para pekerja mematuhi arahan KKP dan tidak berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Soalan yang diajukan ialah berkaitan langkah-langkah pengurusan keselamatan dan kesihatan yang dijalankan oleh pihak majikan dalam menambah baik KKP dalam kalangan pekerja. Soalan ini ditujukan kepada beliau bagi mengetahui inisiatif yang paling efektif dalam menambah baik KKP dalam kalangan pekerja sesebuah syarikat. Beliau menjawab kebiasaannya syarikat akan menghantar pekerjanya menyertai latihan kempen berkaitan KKP dalam memberi kesedaran dan pendedahan keselamatan dan kesihatan terhadap pekerjanya. Selain itu juga, syarikat akan mengadakan Safety Day dan Safety Week sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja sekiranya tiada sebarang kemalangan sepanjang menjalankan dan menghasilkan sesuatu projek. Sekiranya terdapat pekerja yang melanggar peraturan yang melibatkan keselamatan, syarikat terpaksa mengenakan denda yang berbentuk wang ringgit. Sebagai contoh, pemotongan gaji terhadap pekerja tersebut. Antara contoh kesalahan yang dilakukan adalah memandu lori yang melebihi had laju yang ditetapkan di tapak pembinaan iaitu melebihi 30 km sejam. Selamat sejahtera kepada Dr. Tauhid. Nama saya adalah Elvin Gosling. Nombor matrik ialah AP 190370 dari session 2. Saya akan sambung pembincangan saya iaitu bagi syarikat KCC Development Selera Berhad. KCC Development Selera Berhad ialah sebuah pemaju perumahan yang diperkakui ISO 9001 yang terletak di Muar Johor. Keselamatan dan kesihatan merupakan bahagian penting bagi syarikat tersebut untuk melindungi pekerja dan juga termasuk subkontraktor, pembekal dan orang lain yang berkaitan dalam syarikat ini. Disebabkan syarikat tersebut bergantung sepenuhnya daripada bagi tangan, jadi mewujudkan persekitaran dan sistem kerja yang meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja amat diperlukan. Bagi sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan di KCC Development Selera Berhad, memandangkan keselamatan dan kesihatan adalah amat penting kepada organisasi. Mereka juga terus meningkatkan prestasi keselamatan dan kesihatan melalui polisi keselamatan, kesihatan dan persekitaran. Polisi ini disemak secara berkala untuk terus mengukuhkan prestasi keselamatan dan kesihatan serta memastikan ia kekal relevan dengan objektif penjagaan. Untuk mencapai keperluan ISO 45001, syarikat tersebut telah menambah baik proses pengurusan risiko keselamatan dan kesihatan yang termasuk mengenal pasti, menilai dan melaksanakan peluang untuk penambahbaikan peterusan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya akan serah kepada ahli grup yang seterusnya. Sejahtera kepada Dr. Syafari dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Tan Zee Chong. Nombor matrik saya adalah AP 190257. Dan saya akan membentangkan langkah yang dilaksanakan oleh KCC Development Selera Berhad untuk mengatasi cabaran di atas. Yang pertama ialah mereka memastikan penyediaan personal protective equipment iaitu PPE dan memaksa pekerja penggunaannya di kilang atau di tapak pembinaan untuk mengurangi risiko kecelakaan. Langkah kedua ialah menyediakan latihan komunikasi khusus kepada pekerja asing yang tidak fasih berbahasa Melayu supaya dapat berkomunikasi dengan baik dan memahami arahan yang diberikan oleh pengurus. Yang ketiga ialah ia perlu didedahkan kepada teknik untuk mengelia pekerja semasa mereka melaksanakan kerja pembinaan termasuk penggunaan PPE dan pengendalian mesin dan penggunaan alatan yang sesuai semasa bekerja agar proses pengoperasian berjalan lancar dan selamat. Itu sahaja daripada saya dan terima kasih. Saya akan pass to the next presenter. Seterusnya, latar belakang bagi syarikat Sohong Bun Construction Sdn Bhd. Syarikat ini beribu pejabat di Taman Flora Batu Pahat Johor dan ditubuhkan pada 25 April 2001. Terdapat 3 isu dan cabaran utama yang dihadapi oleh syarikat ini untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja berada di tahap yang baik.
Cabarannya ialah penularan wabak COVID-19, sikap pekerja dan juga kegagalan mengenal pasti potensi hazard. Penularan wabak menjadi cabaran bagi pihak syarikat untuk memastikan pekerja mengikuti SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, sikap pekerja yang tidak bertanggungjawab kerana mereka tidak memakai peralatan perlindungan diri yang sesuai semasa bekerja di tapak pembinaan. Akhir sekali, pekerja yang terdiri daripada golongan tua dan warga asing menyebabkan mereka sukar untuk mengenal pasti potensi hazard atau bahaya di tapak pembinaan. Salam sejahtera kepada Dr. Seltawi dan rakan-rakan. Nama saya Tengku Nurjarina binti Tengku Aris Tun Shah, penombor matrik AP 190437. Hari ini saya akan membentangkan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Song Hong Bun Construction Sdn Bhd bagi mengatasi cabaran. Baik, mari kita ke langkah-langkah yang terlibat, iaitu pengurusan risiko, penyaringan COVID-19, pengurusan kebersihan pekerja dan juga pengurusan kebersihan dan keselamatan tempat kerja. Baik, mari kita ke langkah yang pertama, iaitu pengurusan risiko. Dalam pengurusan langkah pencegahan kemalangan di tempat kerja, Song Hong Bun Construction Sdn Bhd melaksanakan instrumen yang sistematik dalam pengurusan risiko. Instrumen yang terlibat bermula dengan pengenalpastian hazard, pentaksiran risiko dan langkah-langkah kawalan risiko. Proses yang pertama iaitu pengenalpastian hazard dilakukan dengan mengenal pasti hazard yang terlibat di kawasan tapak pembinaan. Sebagai contoh, di kawasan tinggi, kawasan struktur tidak kukuh, berhampiran dengan jentera dan juga kawasan yang terlibat di dalam ruang terkurung seperti dalam parit. Seterusnya, pentaksiran risiko. Pentaksiran risiko dilakukan untuk menentukan keutamaan sesuatu hazard agar langkah-langkah kawalan risiko yang terlibat dapat dilaksanakan secara pragmatik dan tersusun. Baik, seterusnya langkah-langkah kawalan risiko. Langkah-langkah kawalan risiko adalah langkah yang terakhir dan segala tugas dan tanggungjawab dalam pengurusan risiko ini adalah di bawah tanggungjawab pemimpin tertinggi, syarikat dan juga konsultan reka bentuk. Baik, mari kita ke langkah yang kedua iaitu penyaringan COVID-19. Bagi mengatasi cabaran pandemik COVID-19 yang sedang menular secara global, Song Hong Bun Construction Sdn Bhd telah mengamalkan penyaringan semua pekerja di semua tapak pembinaan sebelum mereka memulakan apa-apa kerja untuk mengenal pasti apa-apa tanda dan gejala COVID-19 pada kerja mereka. Syarikat ini juga memperhatikan hari kerja berselang-seli atau shift tambahan untuk mengurangkan jumlah pekerja di tapak kerja pada bila-bila masa dan juga untuk memastikan penjarakan fizikal. Baik, mari kita ke langkah yang ketiga iaitu pengurusan kebersihan pekerja. Bagi menguruskan kebersihan pekerja, syarikat Song Hong Bun Sdn Bhd menggalakkan pencucian tangan yang kerap dan menyeluruh dalam kalangan pekerja dengan menyediakan mereka tempat untuk mencuci tangan yang lebih di samping menyediakan pelitup muka dan juga gosok tangan berasaskan alkohol pada setiap tempat pemeriksaan di tapak pembinaan dan juga tempat kerja. Baik, mari kita ke langkah yang terakhir iaitu pengurusan kebersihan dan keselamatan tempat kerja. Dari segi ini, syarikat Song Hong Bun Sdn Bhd melaksanakan pengemasan biasa termasuk pembersihan rutin dan pembasmian kuman permukaan, peralatan dan elemen lain di kawasan persekitaran kawasan kerja secara berkala iaitu 3 kali seminggu. Mereka juga mengenakan pekerja akan pemakaian Personal Protective Equipment PPE yang betul di tempat kerja jika berkeperluan. Contohnya, semasa aktiviti lawatan tapak dan juga aktiviti penyelenggaraan. Walaupun begitu, pemakaian PPE hanya dikenakan pada mereka yang terdedah kepada potensi berbahaya seperti ketika wujudnya hazard pernafasan di tempat kerja. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, terdapat banyak isu yang berkaitan dengan kes kemalangan pekerja di tapak pembinaan. Oleh itu, semua pihak hendaklah bekerjasama dalam membantu mengurangkan kes kemalangan pekerja pembinaan. Pihak-pihak yang terlibat hendaklah memainkan peranan masing-masing dengan telus dan bertanggungjawab di samping mewujudkan sifat keprihatinan terhadap pekerja agar risiko kemalangan terhadap pekerja dapat dikurangkan.